Aku pernah masuk PLKN sekali dan ia tak adalah strok mana seperti yang aku sangkakan dulu. Bukan apa, sebab masa sekolah menengah dulu, bila cikgu sebut je pasal PLKN ni, kami semua menggelabah sebab takut kena pilih. Lah, tak nak lah masuk PLKN. Habislah terbakar kulitku kena sunburn. Sudah hari-hari kena berkawat. Kan, Mijan? Ya, tak nak masuk PLKN. Dengar-dengar Najwa Latif masuk PLKN. Tapi kalau dah dapat panggilan tu, aku rasa memang tak ada pilihan lain lagi lah, sama ada hadir PLKN ataupun masuk ke dalam penjara. Cuma yang aku heran tu kan, biasanya yang beri harian nak masuk PLKN tu lah yang tak kena pilih. Well, let's just say yang PLKN ni merupakan salah satu pengalaman yang agak menarik jugalah buat aku. At first, aku agak payah jugalah nak biasakan diri tinggal di dalam dom, since ini merupakan kali pertama aku berjauhan dengan keluarga, lagi-lagi lah kat negeri orang. Pendapat aku, memang banyak jugalah kelebihan PLKN ni, sebab kita orang akan dilatih untuk berdikari dan jadi lebih berdisiplin. Sebagai contohnya lah, lepas bangun kena kemas katil, lepas makan kena basuh tray sendiri, pakaian pun kena basuh sendiri, kecuali baju celoreng lah. Yang tu aku selalu hantar ke Dobi. Sebelum aku mulakan cerita ni, aku rasa better aku pergi explain sedikit pasal camp aku ni. Lokasi tempat ni adalah camp PLKN Jugra Banting, Selangor. Bagi aku tempat ni best, lagi-lagi lah time waktu subuh, sebab suasananya dingin dan dikelilingi oleh kelapa sawit. Tapi yang tak bestnya, kalau aku tak pastilah sama ada yang kat sebelah dom tu Tasik ke atau Loji, sebab kalau ia dah start melicak, baunya sangat teruk sampai masuk ke dalam dom kami. Kehidupan kat camp ni bagi aku sangat teratur. Korang bayangkanlah, setiap kali lepas solat subuh kat surau, kita orang selalu kena berkumpul kat padang markas untuk lapor diri. Dia lebih kurang macam kat sekolah dululah, baca ikrar, nyanyi lagu negaraku dan lagu PLKN. Lepas tu buat aktiviti senaman ataupun kadang-kadang kita orang pergi jogging. Cakap pasal sekolah, korang tahu tak kat PLKN ni ada juga kelas. Kelas tu bagi aku suasananya macam tadika sedikit. Selagi lagu hijau tu tak habis, selagi itulah kita orang tak boleh berdiri. Aku tak ingat sangat apa yang kita orang belajar time tu. Cuma yang aku ingat, kelas tu ada sesi meluar kat depan dan belajar juggling. Dia lebih kurang macam kelas character building lah, macam tu. Aku tak fokus sangat masa dalam kelas. Masuk bab makanan pula, jadual pemakanan kita orang memang terjaga. Kalau tak silap aku, kita orang makan macam 5 kali dalam sehari. Aku ingat lagi lah, setiap kali masuk dewan makan, aku dan member aku berterpanjang tunggu turn kita orang, lepas tu mengharap yang lauknya ayam. Kalau tak silap aku, masa tu adalah seorang kawan aku ni tak reti nak makan sayur toge, sebab katanya rupanya macam anak ular. Pada waktu petang pula, kita orang selalu buat aktiviti riada. Benda yang aku paling ingat pernah berlaku masa riada dulu adalah ada satu masa ni, aku pitam temperatur sebab tak buat cooldown selepas main futsal. Bangun-bangun je, aku dah terduduk di atas pentas berdepan dengan semua orang. Oh, kau pitam tadi. Nasib baik ada kawan kau yang perasan. Luas betul mata kau terbiliak tadi, macam orang nak terjatuh. Tapi lepas tu best jugalah sebab dapat layanan VIP masa makan malam dekat dewan makan. Tak perlu beratur, ada orang yang tolong ambilkan makanan. Setiap kali selepas solat maghrib dan isyak, kita orang wajib pergi roll call malam. Tengoklah, kadang-kadang kat dewan terbuka, kadang-kadang kat padang markas. Cuma adalah sekali ni phone kita orang semua kena rampas pada hari Minggu sebab ada beberapa pelatih ni pergi naik menara Flying Fox, lepas tu pergi tarik perhatian kat Dom Wirawati. Selain dari tu, kat camp kita orang ni ada satu denda namanya Ninja 10. Denda tu korang kena melompat macam ninja sebanyak 10 kali sampailah kaki korang lenguh, lepas tu tumbuk angin laju-laju. Aku rasa sepanjang kat camp tu memang jarang jugalah kita orang berkawat. Bila sebut pasal aktiviti, memang banyak jugalah aktiviti yang ada. Contohnya macam lawatan luar camp, senam seni, explores dan malam company. Kalau tak silap lah namanya. Bagi aku, malam company ni lah aktiviti yang paling meriah. Sebab setiap company disuruh plan buat sorakan dan satu persembahan. Masa tu company kami buat sorakan. Ada sekali ni masa latihan menembak, aku terlupa nak pakai earplug. Bila aku tekan je picu tu, telinga aku jadi pekak selama seminggu dan yang paling menyedihkan tu adalah skorku kosong sebab aku tersalah tembak kat shooting target orang. Time belajar berenang pun aku fail juga sebab... Tapi di antara semua tu lah, favourite aktiviti aku adalah Flying Fox. Aktiviti ni bagi aku best sebab kau kena meluncur dari satu menara yang tinggi ke satu checkpoint dekat bawah. Oi, mana tali safety kau? Oh mat. Saya Mijan dari company Bravo bersiap sedia untuk turun, tuan. Kesimpulannya, PLKN ni best. Lagi-lagi bila dapat kawan yang sekepala dengan kita.
Kita orang pernah share satu dom makan Maggi di dalam baldi. Dan of course, masa tu aku dan kawan rapat aku dua orang yang terakhir makan. Aku ingat lagi lah masa tu kita orang boleh terasa ada rasa sabun bercampur dengan kuah kari Maggi itu. Cuma in the end aku rasa sedih jugalah sebab tak dapat habiskan pil can ni since aku dapat surat pengecualian untuk sambung form 6. Tak sempat aku merasa aktiviti lasak yang lain dan baling beret selepas graduate pil can. Also setelah aku fikir balik, tak ada pula nak jual latif kat camp pil can aku. Hey, selamat datang ke Meja Animasi. Sorry lah lama tak upload video. Aku ni kalau bab buat skrip ni memang agak noob sikit. Itulah time kat sekolah dulu banyak main kan time kelas BM. Yes, idea tu memang banyak. Cuma nak muntahkan idea tu agak payah lah sedikit. Also, projek kali ni kalau boleh aku nak kekalkan kualitinya sebab dari dulu lagi aku rancang kalau aku nak buat pasal tajuk ni, kalau boleh aku nak semua viewer nampak apa yang aku nak orang nampak. Macam scenery and so on. Bagi yang pernah satu pelken dengan aku, sorry lah kalau banyak info yang kurang tepat. Masa tengah animate ni aku perasan jugalah memang banyak mistake yang aku cuba cover sebab aku dah telanjur rekod suara. Aku tak sure berapa lama aku boleh bertahan kat YouTube. Tengoklah, kalau tidak halangan, insyaAllah aku akan teruskan apa yang aku buat sekarang ni. Bagi yang pernah masuk Pilken, komen kat bawah kalau korang ada cerita yang menarik sekiranya korang pernah masuk Pilken dulu. Aku rasa tu je end cut untuk kali ini. So kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.